Okey, seperti yang Cik Lam bagi tahulah. Okey, petang ni saya perkenalkan diri saya Muhammad Afiq bin Ghazali. Okey, asal daripada Kelantan, baru berkhidmat dekat dalam Jabatan Bomba dan Selamat Malaysia Negeri Selangor selama 8 tahun lebih lah. Nak masuk 9 tahun. Okey, so kita akan proceed dengan silibus seterusnya adalah sistem perlindungan kebakaran aktif. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, aktif ni ialah sistem yang ada dekat bangunan yang apa ni orang kata, yang bergerak. Bukan, maksudnya contoh lampu signage yang exit keluar ni, bermakna dia nyala. Apabila berlakunya blackout, dia akan nyala. Bermakna dia berfungsi. Itu adalah sistem aktif. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey. Sistem ini adalah pemasangan tetap yang dirancang untuk mengesan kebakaran, membunyikan penggera kebakaran, mengawal dan memadam kebakaran. Kriteria yang perlu diketahui dalam menentukan pemasangan ini ialah apakah kegunaan bangunan serta berapa luas dan ketinggian bangunan. Bermaksud, apabila dalam bangunan ni, kita tengok dalam auditorium ni, berapa keluasan dia, berapa signage kena ada. Bermakna pintu fire door ada 4. So sepatutnya dia ada 4. 1, 2 dan 3 dan 4. Seperti yang macam pagi tadi Cik Lam bagi tahu, apabila yang di belakang berlakunya kebakaran, tak perlu datang ke depan. Dia akan keluar mengikut pintu keselamatan yang paling dekat, paling hampir. Maksudnya kalau sebelah belakang, dia akan keluar pintu belakang. Sebab tu pintu ada 4. Itu adalah alat sistem aktif. Okey. Sistem perlindungan aktif, sistem pemasangan yang menggunakan air, sistem pemadaman yang menggunakan gas, sistem memberi amaran. Okey. Seperti yang menggunakan air, seperti kita tengok dekat bangunan dia ada hose ray. Itu adalah sistem yang menggunakan air. Dan menggunakan gas ni biasanya kita akan gunakan di tempat-tempat kilang yang membuat peralatan elektrik, kilang-kilang yang meleburkan besi, kita akan gunakan. Itu adalah sistem dia. Bermakna kalau dekat kilang yang buat besi, dia akan buat satu bilik, dan kalau perasan dia ada satu automatic door. Bermakna bila berlakunya kebakaran, dia akan tutup. Bila rapat saja sensor bawah, gas tu akan dilepaskan di dalam bilik tu sahaja. Okey, gas yang digunakan adalah jenis gas halon. Nanti kita belajar dalam silibus alat madam api. Sistem memberi amaran penggera ni seperti smoke detector, heat detector, benda-benda tu yang kita letak dekat bumbung. Apabila asap naik, dia akan pecah dan akan memberi amaran bahawasanya dalam bilik tu ada asap. Dia ada heat, dia ada fire detector dan smoke detector. Asap, haba dengan api. Okey. Laju saya bagi penerangan. Faham Kalau tak faham boleh angkat tangan, tak ada masalah. Saya pun rasa gementar ni. Tak tahu kenapa, seram sejuk Okey. Alright, sistem pemadaman yang menggunakan air. Yang saya cerita yang pertama tadi, tujuan adalah mengesan kebakaran, menyembunyikan penggera, mengawal kemerempakan api, memadam kebakaran. Tahu tak ini sistem apa? Tahu tak tahu? Dekat sini pun ada kalau perasan. Sistem apa? Dia panggil sistem sprinkler. Dia dekat sprinkler tu dia ada satu kaca tau, dia membujur ke bawah. Apabila benda tu pecah, mana dia akan padam area situ saja. Mana yang tu saja aktif. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kalau katalah satu pecah, semua akan keluarkan air, bermakna water damage tu akan meningkat. Bermakna kerosakan menyebabkan air akan meningkat. Contoh sini je terbakar, habis satu ni dewan ni akan terkena air. Sebab tu dia ada kaca. Bila kaca tu saja yang pecah, sprinkler tu saja yang aktif. Faham? Okey, syarat-syarat pemasangan adalah
Pemasangan pam dan tangki, saluran paip dan injap, rangkaian paip dan kepala menyembuh. Okey, bermakna apabila nak buat sistem aktif bagi sprinkler, mesti dia ada pam, ada tangki dan ada piping dia. Kalau biasa kita tengok yang warna merah tu, dan yang merah tu mesti ada anak panah. Kenapa? Sebab kita tahu daripada air daripada mana ke mana. Itu adalah syarat-syarat pemasangan dia. Okey, jelas? Ini nampak tak? Dia ada kaca satu tengah. Apabila kaca tu pecah, barulah air tu keluar. Dan kejap lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, kaca tu dia ada banyak jenis, banyak color. Dan setiap color tu dia ada tahap kepanasan dia sendiri. Ada yang sensitif, ada yang kurang sensitif. Okey. Alright, ini adalah jenis-jenis sprinkler. Dia ada dry upright, pendant type, ceiling flush dengan siren pattern. Ni adalah mengikut kesesuaian bangunan. Sebab tu bila sesuatu bangunan akan ditubuhkan, dia ada key inspection. Key inspection tu bomba akan datang serta sekali dengan kontraktor, dia akan tengok bangunan ni sesuai pasal sprinkler yang jenis macam mana. Dan dia juga bergantung kepada bahan-bahan di tempat tersebut. Okey, jelas? Alright. Kalau tak faham boleh tanya Okey, ni yang saya kata tadi. Takat kepanasan kepala sprinkler. Tadi yang macam tuan-tuan pun tengok, dia warna merah, betul? Okey, selain warna merah, dia ada warna yellow, orange, green, blue, black, semua sekali tu. Dan dia ada, tengok, orange 57 darjah Celsius. Bermakna kurang daripada 57, kaca tu dia tak akan pecah dan tak akan mengeluarkan air. Tengok, yellow, red 68, yellow 79 dan semua sekali tu. Dan paling tinggi sekali warna hitam. Warna hitam adalah kena 200 darjah Celsius baru sprinkler tu pecah, plastik tu pecah, kaca tu pecah dan akan mengeluarkan air. Okey, tengok. Keluasan kawalan. Kawasan lapangan 9 meter persegi, halangan darat 5 meter persegi. Bermakna, katalah sprinkler dekat sini, dia kosong. Dia akan buka payung dia tu 9 meter. Dia boleh pergi 9 meter jarak daripada kanan ke kiri. Tapi apabila ada rak, ada halangan, dia akan kecil kan. Sebab tu, apabila berlakunya katalah biasa sprinkler orang letak dalam panel board sistem, PA sistem tu, dia akan letak satu dan dia akan ukur. Dengan keluasan tu, dengan satu sprinkler cukup ke tak cukup? Kalau tak cukup, dia akan letak dua. Dia tengok berapa area yang dia cover. Katalah bilik tu 18. Bermakna kalau satu 9 meter, 9, 18. Bermakna 2 biji sprinkler kena letak. Okey. Ini adalah contoh rangkaian ataupun layout sprinkler yang diletakkan. Okey. Nampak? Jarak untuk letak sprinkler tu jarak dia akan jauh lah. Sebab dia 9 meter, berapa jarak tinggi dia. Kalau lagi tinggi, air tu akan cover. Kan air boleh terbuka, dia semakin luas. Itulah fungsi dia. Tengok berapa dia letak semua sekali dalam bilik ni. Ni adalah contoh. Okey. Sistem kedua adalah sistem pacu kering, iaitu alat pemadam api lah. Sistem pacu kering ialah sesalur air tegak yang selalunya kering. Okey. Dia sistem salur kering ni, kalau kita tengok dekat bangunan, biasa dia ada dekat apartment. Dia ada dekat pintu nak masuk lobi utama, dia akan satu alat bomba. Dia letak, dia ada piping. Bermakna bila berlakunya kebakaran, jentera akan datang, bentang hos daripada jentera pergi ke outlet tersebut. Tak pun daripada pilih bomba akan masuk outlet. Barulah sistem dia bergerak. Kalau tidak, kalau kita guna hose buka valve pun, dia tak akan keluarkan air. Itu adalah sistem pacu kering. Ini kita tengok.
dia ada piping dia, tapi air tak ada dalam tu. Yang ini tidak memerlukan tangki. Kalau katalah kita buat piping, tak ada tangki pun tak apa. Sebab apa? Bila bomba sampai, bomba akan cucuk daripada bawah, kita akan boleh guna hose yang dia ada. Hose ni lah yang ada dalam peti setiap adanya pilih bomba, yang macam Cik Lan bagi tahu tadi, Cik Ramlan bagi tahu. Inilah sebenarnya harta karun yang ada dalam box tu. Nanti besok kita boleh bezakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bezakan yang mana lebih ringan, yang mana lebih berat. Alright. Ini injap air masuk. Inilah yang ada dekat lobi utama. Mana bomba sampai, dia akan masukkan dekat injap tu, dan air tu akan berjalan pergi ke saluran. Alright. Tujuan dia menyalurkan air ketika yang terbakar di bangunan. Bermakna kalau kita masuk, dia akan masuk semua, tapi kita boleh buka tempat yang terbakar, hose ray yang terbakar. Katalah bilik ni, kita boleh guna hose ray yang ada. Okey. Memudahkan anggota bomba melawan kebakaran di bangunan tinggi. Maksudnya, katalah bangunan tu 9 tingkat, terbakar tingkat atas sekali. Nak bentang hose daripada bawah ke atas, kemungkinan hose tak cukup. Sebab dalam jentera ada 10-10, 20 hose. Satu gulung, jarak dia adalah 100 kaki, bersamaan 33 point something meter. Kalau 100 kaki, kalau bangunan tinggi sampai 19 tingkat, naik ke tangga dengan liku-liku, agak-agak cukup tak cukup? Tak. Dan apabila panjangnya hose ke atas, pressure tu berapa kita nak guna air? Kadar pressure pump tu nak tembak air tu supaya naik air ke atas tu supaya laju. Mana benda tu tak tercapai. Sebab tu bila bangunan tinggi, orang yang bina sistem ni dah buat dah benda ni supaya memudahkan. Bila air saja masuk daripada pipe terus ke atas, dan dia ada satu hose, dia panggil hose ray. Alright. Komponen sistem, air masuk, pipe menegak, injak pelata, injak pelepas udara, semua ada dekat situ dah. Mana apa fungsi dia? Dia sama saja. Dia nak ceritanya, apabila komponen tu dia ada aliran masuk, dia ada injak, mana tempat tu dia ada komponen. Contoh macam laptop lah, dia ada button off on, dia ada bateri, dia ada keyboard, dia ada lampu untuk skrin. Itulah yang ada dekat komponen-komponen sistem pacu kering. Alright. Dan seterusnya adalah injak pelepasan udara. Yang ni yang dia cerita tadi. Injak pelepasan udara tu dekat atas. Dekat atas sekali, yang kecil tu. Sebab apa? Contoh, kalau kita isi suatu udara yang bertekanan, apabila kita nak cabut, dia akan jadi susah. Sebab dia dah pressure tu terlalu tinggi. Jadi kita kena riliskan udara dalam tu bagi kita senang nak cabut. Maksudnya apabila kita plug in hose, apabila dah ada air bertekanan, kita nak cabut tak boleh. Besok kita akan cuba dengan air masuk, dan kita akan buka dekat pili tu, tengok tercabut tak cabut, dengan keadaan air yang bertekanan tinggi masuk ke dalam hose. Boleh? Faham tak faham? Ke saya laju? Okey. Ini tak payah. Okey, seterusnya adalah sistem pacu basah. Sistem ini adalah suatu sesalur air tegak yang sentiasa penuh dan dipasang dengan menentangkan kebakaran. Maksudnya dia sama dengan pacu kering, tetapi yang ni air selalu ada dalam tu, dan dia ada pump selalu berjalan. Macam sprinkler ni, sistem pacu basah lah, dia selalu ada air dalam tu. Bermakna selalu aktif. Lepas tu dia panggil sistem aktif. Apabila saja berlaku kebakaran, dia aktif. Dia digunakan. Alright. Okey, tujuan pemasangan sistem ini adalah untuk menyediakan saluran air yang sentiasa bertekanan dan akan digunakan semasa kebakaran di bangunan tinggi.
dia sama saja dengan sistem basah, cuma air ada dengan tak ada. Kalau kering, air tak ada. Basah, air selalu ada. Alright, syarat pemasangan ni pun, pemasangan sistem ini adalah diadakan pada bangunan yang lebih daripada 30.5 meter. Sebab tu saya kata, kalau bangunan tinggi, dia ada benda ni. Kalau bangunan rendah, tak perlu adalah sebab apa? Kalau nak bentang hos daripada bawah ke atas, 20 gulung tak cukup. Jadi apabila ada sistem ni, senang. Kalau katalah bangunan ni tinggi, pasukan ERT pun boleh guna, tak ada masalah. Dia hanya buka valve, air dah keluar. Itu adalah sistem pacu basah. Komponen ni pun yang ada dekat tu, macam kita tengok kan, taki pump. Sebab tu saya kata, sistem pacu kering tak perlu ada pump, tak perlu ada tangki. Sebab apa? Dia supply daripada jentera bomba. Jentera bomba ambil daripada pili, pili masuk ke jentera, jentera akan pressure naik ke atas. Tetapi apabila guna sistem basah, dia ada tangki. Dekat tangki tu dia ada pump. Pernah tengok tak? Tak pernah. Tak apalah, saya cerita je lah. Dia tangki, dia ada satu pump. Pump tu selalu aktif. Apabila kita buka saja, pump tu terus bergerak. Alright. Faham tak faham? Saya rasa tak faham ni. Saya rasa tak faham semua. Video saya tak ada ni, video ni. Macam mana? Saya nak lukis. Saya tak pandai juga lukis ni, tapi saya boleh bagi gambaran je lah. Gambaran dia tak pun sekejap lagi nanti balik malam-malam ni ke, cuba type dekat Google sistem pump pacu basah. Nanti dia akan keluar lah. Nantilah. Alright. Sebab saya nak cerita pun susah benda ni gambaran. Kalau pernah tengok, mungkin dia dapatlah gambaran tu. Kalau tak faham boleh tanya. Saya rasa semua tak faham ni saya cerita ni. Laju ke? Tak apa. Kalau laju cepat sikit habis, cepat boleh balik. Betul tak? Okey, Lisa bawa berapa? Pukul 6. Pukul apa? Pukul 4. Ada sejam lagi. Tak sempat kot. Yang ni pun ada 150 slide. Yang ni baru slide ke berapa ni? Baru rasa tak sampai 30. Ni baru aktif, belum lagi pasif. Alright, tak apa. Yang ni tak perlu. Yang ni pun tak perlu. Kita skip. Okey, nampak? Yang ni lah gambaran. Tengok dia pacu basah, dia ada tangki. Berapa liter. Tangki ni, air tu, kalau katalah soalan lah daripada tuan-tuan dan puan-puan saya tolong tanya, saya tolong jawab. Tak apa. Kenapa yang ni perlu 10, yang tu kenapa perlu 20 dan 30 dan seterusnya. Ini adalah dia ada pengiraan. Kalau buka balik Akta UBBL. Akta UBBL, Uniform Building by Law. Iaitu digunakan untuk geng-geng arkitek untuk buat bangunan. Bermakna berapa square feet, berapa panjang, berapa kena ada tangki, berapa liter dia cover. Inilah yang ada UBBL. Dan spek yang untuk buat setiap bangunan dia ke UBBL ni lah. Mana ni dia cerita dah berapa? Tingkat 22, 1, 2, 3. Lepas tu dia space kan. Bermakna kalau nak buat 22 tingkat tu mungkin tak cukup kotak kot. Dia buat sampai 22 tingkat. Mana adalah benda ni. Dan dia ada naik tu. Tu pipe kembali. Bermakna dia ada return valve. Air tu kalau katalah, kalau kita bagi je tekanan masuk, hos tu kita tengok tak? Kalau pipe getah kat rumah, kita masuk dekat pipe dan kita tutup ujung tu. Pipe tu akan jadi kembung. Lama-lama dia akan pecah kan. Sebab tu dia ada return valve. Dia masuk. Dia akan berbusing. Alright. Injak pelantar jenis kawalan tekanan. Bermakna yang ni, injak tu kita boleh kontrol. Nak buka bagi keluar air semua sekali. Kalau ada hose reel kita boleh tunjuk, tak ada masalah. Alright. Lepas tu injak pelepasan udara. Macam saya kata tadi lah, kena release semua sekali. Sebab apabila ada sebab dalam tu mestinya ada macam contoh minyak dalam tangki. Kita buka tu macam Cik Ramlan bagi tahu kan. Kita buka tu sebelum isi minyak tu kita akan bunyi. Betul? Itu adalah
wap dalam tangki minyak. Dia samalah sistem ni. Ni yang saya kata tadi, hose ray, sistem gergela hose. Sesuatu pemasangan paip tangki air, pam gergela hose di sesebuah bangunan bagi mengadakan suatu cara untuk membolehkan pancutan air ditunjukkan ke mana-mana bahagian bangunan bagi masuk menentang kebakaran. Biasanya siapa pernah tengok hose ray? Hose ray pun tak pernah tengok. Alat madam api pernah tengok? Ada kat bawah. Tak apalah, saya takut tak tahu je. Besok saya tak bagilah guna hose ray. Tak advance lah guna hose ray. Kita guna hose lah. Hose yang ada dekat tu pun saya nak tunjuk je. Saya tak nak bagi guna. Saya nak balik bincang dengan Cik Ramlan. Besok kita tak benarkan anggota NIH guna hose putih. Sebab dia tak heavy. Dia ringan. Kita guna hose bomba yang warna merah tu. Tak berat pun. Dalam lebih kurang 20 kilo. Serius, kita boleh tengok lah besok. Ada yang jalan mengekang pegang hose. Kita boleh tengok, tak ada masalah. Okey. Next, ni hose ray. Nasib baik ada gambar. Ni adalah hose ray. Dia ada. Jarak dia pun sama 100 kaki. Mana bangunan tu kalau keluasan 1000, dia akan letak setiap 100 kaki, 100 kaki. Mana 100, 200. Mana yang ni boleh pergi sini, yang ni boleh pergi sini. Inilah berapa bangunan. Sebab tu kita tengok kalau bangunan sekolah, bangunan panjang kan, dia akan ada satu tu dalam rumah tu, dia panggil